Salat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati almarhum al-Imamul Ghazali sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih, fa in qila fama hukmu zuhdi fi dunya ahwa fardun am naflun fa'lam anna zuhda yaqa'u indana fil halali wal harami fahuwa fil harami fardun wa fil halali naflun. Maka sekiranya engkau bertanya, maka apa hukum zuhud di dunia, pada dunia? Adakah ianya fardu ataupun sunat? Maka ketahui olehmu, sesungguhnya zuhud jatuh di sisi kami pada yang halal dan haram. Maka pada yang haram hukumnya fardu, dan pada yang halal hukumnya sunat. Dan sekalian, kita sambung lagi berkaitan dengan aqabatul awaiq, faktor-faktor yang menghalang kita mengerjakan ibadat. Ada 4: dunia, makhluk, syaitan dan hawa nafsu. Kita masih membicarakan awaiq yang pertama, iaitu dunia. Jadi untuk berhadapan dengan halangan-halangan dunia ini, kata Imam Ghazali, hendaklah kita zuhud. Zuhud dengan dunia, tak kasih kepada dunia. Boleh ambil dunia, tapi jangan sampai kasih kepada dunia. Jadi tidak kasih kepada dunia ni namanya zuhud. Kita bincang bab zuhud, kelebihan zuhud, apa makna zuhud. Sekarang ni, malam ni kita bercakap tentang apa hukum zuhud. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Imam Ghazali. Ingat, Imam Ghazali dah meninggalkan kita lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Tapi kitabnya Minhajul Abidin dikatakan kitab yang terakhir yang baginda karang, yang beliau karang. Dan beliau sendiri mengakui bahawasanya dia tidak pernah mendapat ilham sehebat mengarang Minhajul Abidin. Jadi kitab ni amat berharga dan panduan yang amat berguna kepada kita semua, insya-Allah, dalam tajuk berhadapan dengan masalah dunia. Maka dia kata, fa in qila, maka jika engkau kata, kalau engkau tanya akulah, maksudnya macam tu, fardu takdir, ditakdirkan katanya aku. Imam Ghazali memang dia suka style macam tu. Dia suka dia macam tu. Kalau orang tanya, aku jawab macam ni. Fa in qila, maka sekiranya engkau tanya aku, fama hukmul zuhdi fid dunya, maka apa hukum zuhud pada dunia ni? Hukum dia apa? Hukum sini hukum syarak lah. Hukum syarak ada 5. Syarak taklifi, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tak payahlah tambah satu lagi bid'ah.
Ni anak Pak Wahab ni nak tambah satu lagi pula. Bid'ah tak bid'ah. Hukum syarak taklifi 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Berkaitan zuhud ni, apa hukum dia? Huwa fardun. Adakah hukum zuhud ni fardu, yakni wajib? Naflun, ataupun hukumnya sunat. Kalau wajib mesti zuhud. Sunat tak zuhud tak ada pahala. Kalau zuhud dapat pahala. Itu dia. Jadi apa hukum zuhud dengan dunia ni? Fardu ke sunat? Fa'lam, maka Imam Ghazali nak jawab. Ketahui olehmu, anna zuhda, sesungguhnya zuhud tu yaqa'u indana fil halali wal harami. Sesungguhnya zuhud tu jatuh di sisi kami pada yang halal dan juga pada yang haram. Halal dan haram. Ada kalanya halal, ada kalanya haram. Dunia yang kita dapat tu kadang-kadang ada yang halal dan kadang-kadang ada yang haram. Yang nak zuhud ni yang mana? Itu dia. Fahuwa fil harami, maka ada pun makna kata dunia yang haram itu fardun. Fardu makna kata zuhud, wajib zuhud. Mau tak mau mesti zuhud. Kalau kita ambil juga, kita jatuh pada yang haram. Dunia yang haram, pendapatan yang haram, wajib zuhud, tak teringin. Jangan ambil. Sebab dia fardu kita tolak. Fardu kita zuhud, wajib zuhud. Yang haram, wajib zuhud. Jangan teringin sikit pun. Tolak mentah-mentah. Sebab dia haram. Wafil halali, adapun dunia yang halal, naflun, hukumnya sunat. Sunat kita zuhud. Bagus sangat kita zuhud. Kita umpamanya contoh, kita ada duit, pendapatan kita halal. Kita ambil makna kata yang agak yang kita perlu saja. Yang lebihnya tu kita zuhud. Bila kita zuhud, baru kita boleh bersedekah, kita berwakaf, bantu perjuangan Islam, bantu orang lain, bantu anak yatim. Bila kita makna kita zuhud yang sunat tu, baru boleh kita buat kerja-kerja sunat. Kalau kita pun duk terliuk, banyak mana kita makan, kita ambil semua, habis. Kerana makna kata dunia ni boleh ambil, tapi ingat Nabi kata halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang halal akan dihisab, yang haram hukumnya azab. Kalau Tuhan tak ampun, masuk neraka yang haram. Yang halal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita zuhud yang halal, kita berkesempatan, makna kata kita boleh buat bermacam-macam kebajikan, makna kata ibadat melalui pendapatan kita. Tapi makanan jaga baik-baik. Kalau makanan tu banyak, walaupun halal, makan setakat buat ibadat. Kalau kita makan tanpa banyak, walaupun halal, dia akan mematikan hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumitul qalba bi kasratit ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Makna banyak makan, banyak minum, walaupun halal, tapi dia mematikan hati. Innal qalba kazar'i. Sungguhnya hati itu laksana tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Yamutu idza kasura alaihal ma. Tanaman itu akan mati bila banyak sangat air. Pokok terendam lama, dia akan mati. Hati banyak makan, banyak minum, mati. Siapa kata? Nabi kata. Walaupun halal, dia boleh mematikan hati. Jadi kita dah faham hukum dia ada dua. Bahawasanya ada pun dunia yang haram, wajib kita zuhud.
Adapun dunia yang halal, kita sunat zuhud. Kalau kita zuhud, kita dapat pahala. Tak zuhud, tak dapatlah pahala. Summa, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudiannya dia kata, manzilatu hazal harami, adapun manzilah, kedudukan yang haram ini, limustaqimi ta'at, bagi orang yang istiqamah taatnya. Orang yang istiqamah, konsisten, yang berdiri dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana dia memandang makna kata dunia yang haram ni. Bagi mereka ini, kata Imam Ghazali, dia kata bagi orang yang makna istiqamah taatnya tu bimanzilatil maitati al-mustaqzarati, iaitu menepati bangkai yang kotor lagi jijik. Orang yang istiqamah ibadat dia kepada Allah, yang tetap hatinya dengan Islam, yang kuat dia ibadat, dia melihat dunia yang haram itu menempati bangkai yang cukup kotor, jijik. Ya, la yaqtumu 'alaiha illa 'inda darurah, dan tidaklah makna kata dia mendahului mengambil dunia yang haram itu kecuali amat darurah, bimakdari dafa'il darar, iaitu sekadar menolak mudarat. Dia ambil dunia sekadar menolak mudarat, dunia yang haram. Kalau dia terpaksa ambil, dia ambil sekadar menolak mudarat, dan dia tinggal teringin, dia melihat dengan hatinya dunia yang haram ni kotor. Jadi kita ni tak tahulah tuan-tuan sekalian. Kita boleh tengok kes mahkamah, perbicaraan di mahkamah bagaimana terlibat dengan rasuah. Bukan jumlah yang sikit, berjuta-juta. Mahkamah dah jatuh hukum bersalah. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Tapi orang Islam ni, orang Melayu ni macam mana tak tahu. Dia tidak memandang rasuah ni kotor. Dia tak boleh melihat dunia yang haram tu kotor. Dia tak boleh pandang macam tu. Inilah makna hati dah mati. Hati yang mati ni, kata Syekh Ibn Atha'illah, dia tak rasa bersalah apabila melakukan maksiat. Dia tak rasa makna kata rugi bila meninggalkan taat. Bila hati kita tak dapat memandang maksiat tu satu benda yang kotor, benda yang jijik, itu maknanya kita ni orang yang dah dimatikan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang haram ni memang kotor, jijik, laksana bangkai. Dunia jifah, kata Nabi. Dunia tu bangkai. Dunia yang kotor ni, jijik ni, laksana bangkai. Macam mana kita, makna orang yang beriman, tidak boleh melihat benda yang macam ni? Kerana tak lain tak bukan, hati kita ni dah matilah. Kata Syekh Ibn Atha' dalam kitab Hikamnya. Jadi orang yang istiqamah ibadat ni tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka pintu hati dia. Dia memandang makna kata dunia yang haram ni laksana bangkai, kotor, jijik. Macam mana kita tengok bangkai yang berulat, yang busuk, teringinkah kita nak ambil dia? Teringinkah kita nak makan dia, nak ambil dia? Itu yang dibukakan hati oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang disebut oleh Imam Ghazali orang yang istiqamah dalam ibadatnya. Wa amma zuhda fil halali, adapun zuhud pada benda yang halal. Yang halal makna kata kita boleh ambil, tetapi ambil sekadar nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia bukan tempat bersonok-sonok tuan-tuan. Dunia bukan tempat bermewah-mewah, berpoya-poya. Dunia tempat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita ambil dunia dengan tujuan ibadat, ini Tuhan tak soal besok di akhirat. Kalau kita ambil yang halal untuk tujuan lain daripada ibadat, bersedap-sedap, bersonok-sonok, berpoya-poya, kita akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang kata hisap ni tak apa kot.
Jangan tuan. Pengalaman saya kena soal siasat, interrogate. 5 tahun duduk dalam kem tahanan. Dalam sebulan tu kadang sekali, kadang 2 kali dia main interrogate kita. Sekali polis interrogate tuan-tuan, seminggu tidur tak boleh tahu. Kepala ni sakit tau. Dia soal siasat kita. Sehari, seminggu tidur tak boleh tahu. Pening kepala. Tidur jadi rayan tu. Saya kata ni baru manusia interrogate. Macam mana kalau Allah interrogate kita besok di akhirat? Dapat mana? Guna untuk apa? Semua disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil dunia dengan tujuan berpoya-poya, berseronok-seronok, berlazat-lazat, kita akan dimalukan di hadapan khalayak ramai tuan-tuan di padang mahsyar. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Kamu ambil dunia ni untuk tujuan buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmat Allah jadikan dunia untuk kita ambil dunia, bantu kita buat ibadat. Tapi kalau kita ambil dunia untuk bersedap-sedap, walaupun halal, kita akan dimalukan di hadapan khalayak ramai di padang mahsyar. Sebab itu tuan-tuan, kata-kata sahabat-sahabat Nabi mengambil jalan zuhud. Nabi mana keluar zakat? Nabi, dia tak keluar zakat. Keluar zakat apa? Dia pun tak ada apa, nak makan pun tak ada. Kadang-kadang 3 hari baru sekali makan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata sahabat macam tu. Kalau itulah, sebab itu kita melihat tuan-tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat-sahabat kata-kata miskin, tapi Baitul Mal banyak harta. Baitul Mal banyak harta. Pasal apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi, umat Islam dulu kala, makna memilih kehidupan yang cukup zuhud, cukup sederhana. Mereka makna kata puas hati, qanaah dengan apa saja yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dunia ni walaupun halal, kita ambil tujuan berpoya-poya, berseronok, bimbang tuan-tuan sekalian, takut di hati kita ni dia mai penyakit, iaitu satu penyakit yang dinamakan tamak dan halubah. Dia biasa hidup mewah, dia biasa dengan hidup mewah, akhirnya akan terhinggap penyakit yang dikatakan bermewah-mewahan. Akhirnya dia tercebur ke lembah tamak dan halubah. Kalau kita memilih jalan zuhud, kita akan selamat insya-Allah. Di akhirat besok tuan-tuan, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Pasal apa menyesal? Kerana ambil dunia berlebihan. Orang yang ambil kehidupan yang cukup sederhana dan memilih jalan qanaah, hidup jalan zuhud, mereka yang beruntung besok di akhirat. Jadi bagi orang yang istiqamah taatnya, Allah anugerah pada mereka, hati mereka yakin melihat dunia itu kotor. Mereka cuma ambil makna kata kalau perlu, sekadar makna kata untuk menolak mudarat yang berlaku di atas dalam diri mereka. Wa amma zuhdu fil halali fa innama yakunu fi manzilatil abdal. Adapun makna kata zuhud pada yang halal, maka sesungguhnya adalah pada manzilah atau pangkat kedudukan abdal, yakunu indahumul halalu, bagi mereka di sisi benda dunia yang halal itu, bimanzilatil maitah, adalah kedudukannya seperti mana makna kata maitah, yakni bangkai. La yatanawaluna minha illa khadran la budda minhu, tidaklah mencapai daripadanya itu melainkan sekadar yang tak dapat tidak baginya. Ini golongan abdal. Yang haram tu memang dia tak kira dah. Bagi mereka Allah anugerah mereka pada abdal ni, benda-benda yang halal, menempati makna kata iaitu bangkai. Apa abdal? Abdal ni tuan-tuan, wali abdal. Abdal ni makna ganti, mat badal, mat ganti, kan? Wali abdal, wali ganti. Ada riwayat yang menyatakan mereka ini adalah sebanyak yang ni, ada yang kata mereka ni 40 orang.
Ada yang kata mereka ni 70 orang. Di dunia ni, mereka ni ada 40 atau 70 orang. Dimaksudkan dengan wali abdal ni, wali ganti. Kalau mati seorang, Allah ganti balik. Sepanjang ada umat dunia ni, ada wali-wali ni. Dipanggil wali abdal. Mereka ni tuan-tuan duduk di puncak-puncak bukit. Di lembah-lembah. Jauh daripada orang ramai. Tetapi kewalian mereka itu, Allah anugerah karamah pada mereka itu, dunia yang jauh ni jadi dekat. Dengan langkah yang satu, dia boleh sampai. Dia sampai, dia berada di mana saja perhimpunan umat Islam. Wali abdal. Mereka ni makna kata wali-wali Allah yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka ini, iaitu dengan berbagai-bagai karamah. Dia nak pergi ke Mekah musim haji, dengan langkah yang satu dia sampai padang Arafah. Dia nak pergi Madinah, tak ada masalah. Mereka ni Allah anugerahkan berbagai-bagai karamah. Bagi mereka ini yang kata wali abdal ni, adalah sisi mereka itu yang halal tu, bagi mereka laksana bangkai. Dia tak ambil yang halal tu, melainkan dia ambil sekadar tak dapat tidak. Maksud tak dapat tidak, kalau dia tak ambil, dia boleh mati terlampau lapar. Ataupun kalau dia tak ambil, dia tak boleh mendirikan ibadat kerana badan terlampau lemah. Dia ambil dengan kadar yang cukup sedikit. Dia tak terliuk langsung dengan dunia ni. Dia ambil dunia yang halal sekadar untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haramu indahum, adapun yang haram di sisi mereka. Bagi golongan abdal ini, bimanzilatin nar, Allah anugerah pada mereka, hati mereka melihat yang haram macam api. Panas. Nak dekat pun tak berani. Nak dekat benda yang haram sikit tak berani. Allah anugerah pada mereka perasaan melihat dunia yang haram ni laksana api. La yaqturu bibalihim khasdu tanawiluha bihalin. Dan tidak terlintas sikit pun di hati mereka itu khasad untuk mencapai dunia yang haram itu dengan satu hal. Dengan cara apa pun dia tak mahu. Dia ambil makna kata dunia yang haram tu dia tolak mentah-mentah. Di mana Allah anugerah kepada mereka ini yang haram tu laksana api. Dekat pun tak berani. Wa hadza ma'nal burudati 'alal qalbi. Inilah yang dikatakan sejuk hati mereka itu dengan dunia. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan sekalian, yang haram pun tak terliuk, yang haram pun dia tolak mentah-mentah. Yang halal tu makna kata dia tak begitu terliuk. Kalau dia jadi pemimpin macam mana tuan? Dia jadi pemimpin macam Sayyidina Umar radhiyallahu an. Orang yang cukup zuhud. Ambil gaji dia tu sekadar untuk mendirikan tubuh badan untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar. Walaupun jadi khalifah, pakaian dia bertampung-tampung. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tuan-tuan sekalian, satu hari kita masyhur cerita dia. Anak dia balik daripada sekolah mengaji. Anak dia menangis. Bila tanya pasal apa menangis, anak dia kata kawan-kawan di sekolah gelak. Main-main dengan dia pasal pakaian dia bertampung. Anak khalifah pakaian bertampung. Pak tolong beli kat saya sepasang baju baru. Sayyidina Umar pun kesian kat anak dia. Dia pergi perbendaharaan. Jumpa pegawai yang jaga perbendaharaan, minta pinjam duit nak beli baju baru untuk anak. Maka ditanya oleh pegawai yang bertugas, bila khalifah nak bayar? Umar kata, dapat gaji aku bayar. Bolehkah khalifah pastikan yang khalifah boleh hidup sampai dapat gaji? Sengap Umar. Kalau khalifah mati sebelum dapat gaji, hutang baju sekolah ni siapa nak bayar? Umar kata, dua-dua soalan aku tak boleh jawab. Tak mampu nak jawab. Pegawai yang jaga pendaraan kata, kalau khalifah tak boleh jawab, saya tak boleh bagi.
Mak kata tak apalah. Dia pun balik jumpa anak dia. Tak apalah anakku, pakailah baju apa yang ada dulu. Besok dapat gaji, pak beli. Masa tu tuan-tuan tengok macam mana. Dua kuasa besar dunia tumbang, tuan. Bila tuan-tuan bayang khalifah begitu zuhud, bagaimana rakyat, pegawai yang lain? Masa tu Islam tuan-tuan cukup hebat pada ketika itu. Dua kuasa besar dunia, Rom dan Palestin, tumbang di bawah telapak kaki para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ketika pemimpin mereka zuhud, tuan-tuan bacalah ketika jatuhnya empire Islam. Bila pemimpin mereka berpoya-poya, bermewah-mewahan, tumbang Islam. Sejarah yang sama akan berulang. Kalau kita nak tegak, berdiri tegak, hebat dan kuat, ni lantik pemimpin macam ni. Cari pemimpin yang zuhud, yang cintakan Allah, cintakan syurga, yang sanggup menegakkan hukum hakam Allah, bukan berpoya-poya. Kalau sikap umat Islam tak boleh ubah, sampai bila lah umat Islam tak akan bangkit? Ini sejarah berulang. Tuan-tuan bacalah sejarah Islam. Zaman kegemilangan Islam, semuanya berlaku di zaman pemimpin mereka menjauhkan diri mereka daripada rasuah. Kita tak boleh lagi nak melihat rasuah tu benda kotor. Tak boleh lagi nak nampak rasuah tu benda menjijikkan. Boleh nampak. Sampai bila kita akan jadi umat diperhamba oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ni Arab apa jadi. Perhati tengok ni Arab. Dunia, seluruh dunia umat Islam. Jadi oleh itu disebut bahawasanya golongan yang disebut abdal, mereka melihat dengan mata hati mereka yang halal itu laksana bangkai, dan mereka melihat yang haram itu laksana api. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hadzal ma'nal burudati alal qalbi. Yang inilah dimaksudkan sebagai sejuk hati dengan dunia. Ini orang yang cukup zuhud. Dunia sikit tak terliok, sikit tak teringin, sikit dunia tak boleh mempengaruhi dia. Dia dua aja. Cinta Allah, cinta dunia. Kalau kita cinta dunia, kita takkan dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cinta Allah, lain daripada Allah, tuan-tuan, kita tak ada perasaan cinta dan kasih, termasuk dunia. Ambil dunia yang halal untuk ibadatnya. Yang haram kita takkan sentuh sikit pun. Inilah dia orang yang dinamakan orang yang zuhud. Qala musannif rahimahullah ta'ala bi an yakhta'a himmatahu anha wa yastakhziruha wa yastankiruha jiddan. Yang dikata bahawasanya telah terputus hemah daripadanya itu, dan makna kata merasai kotor, jijik dan engkar mereka sama sekali. Yang dikatakan orang zuhud ni iaitu sejuk hati mereka dengan dunia, makna terputus cita-cita mereka sama sekali daripada cinta akan dunia, terliok dengan dunia, dan Allah anugerah kepada mereka rasa kotor dan rasa engkar sama sekali terhadap dunia yang haram itu tersebut. Fala yabkhalaha fi qalbihi ikhtiyarun wala iradatun. Tak ada berbekas sikit pun di hati mereka ikhtiar dan iradat, kehendak untuk mencapai dunia yang haram ni. Putih sama sekali. Sikit pun tak mau yang haram ni. Tak terliok sikit pun. Ini yang dikatakan zuhud. Tuan-tuan, kita nak mati, tuan. Kalau kita tak boleh tanggaikan cinta dunia di hati kita, kita bahaya. Orang yang paling teruk, tuan-tuan, menghadapi sakaratul maut, orang yang cinta dunia. Macam isi dengan kuku. Rapat kita dengan dunia ni macam isi dengan kuku. Tuan-tuan bayangkan kuku nak cabut pada isi. Sakit. Dalam keadaan kita kasih sangat dengan dunia, roh kita nak keluar cukup payah, tuan-tuan. Nabi kata cukup payah. Kita mai kita kasih pada akhirat, cinta kepada Allah.
InsyaAllah tuan-tuan. Pernah ditanyai tuan-tuan seorang khalifah, nama tak silap saya, nama Hisham. Dia tuan-tuan pergi ke Madinah. Dia pergi Madinah, dia cari sahabat Nabi. Maka ditanya orang, sahabat, dia berkata sahabat dah tak ada. Tak ada seorang sahabat dah. Semua mati habis. Tabi'in ada tak? Dia berkata tabi'in pun tak ramai. Adalah 5-6 orang, 7-8 orang tinggal. Tak ramai tabi'in. Cari seorang tabi'in yang alim, jumpa dengan aku, kata khalifah. Cari-cari ada seorang, saya lupa nama dia. Tabi'in pun menghadap khalifah. Banyak soalan ditanya oleh khalifah. Tapi salah satunya soalan yang khalifah tanya dia, aku nak tahu, pasal apa setengah orang dia tak takut mati? Setengah orang mati cukup menakutkan. Maka jawab tabi'in, orang yang terpisah daripada keluarga, anak dan isteri. Begitu lama, berpuluh-puluh tahun tak jumpa anak dan isteri dia. Dia kena takap, kena tahan, kena masuk penjara. Saya kena 5 tahun terpisah dengan keluarga, anak isteri. Tuan-tuan bayangkan, hari apa yang paling gembira untuk saya? Hari yang paling gembira kat saya ialah hari saya dibebaskan. Hari itu saya nak jumpa anak dan isteri saya. Hari itulah yang paling menggembirakan saya, sebab berjumpa dengan orang yang saya kasih. Begitulah kata ulama ni, orang yang terpisah dengan Tuhan dia. Hari kematian tu hari bertemu dengan Tuhan. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan dapat melihat Tuhan kamu melainkan kamu mati. Al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu kekasih, jambatan kekasih, bertemu kekasih. Bagi mereka hari itulah yang paling menggembirakan, kerana dapat bertemu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, kematian itu hari yang dia tunggu, hari yang dia nanti. Kerana hari itulah hari dia bertemu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang derhaka kepada Allah, memang dia takut nak jumpa Allah. Memang dia takut. Laksana dia kata seorang hamba yang lari daripada Tuhan dia. Hamba lari daripada Tuhan, cukup takut nak jumpa Tuhan dia. Orang yang derhaka kepada Allah cukup takut nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan. Kita akan mati. Tak boleh lari punya apa. Pilihlah. Kita nak mati dalam keadaan derhaka kepada Allah ataupun keadaan cinta kepada Allah Ta'ala. Marilah tuan-tuan sekalian, kita usahakan diri kita supaya makna kata kita menjadi hamba yang kasih kepada Allah. Minta Allah campakkan satu perasaan di hati kita, kasih dan cinta kepada Allah. Saya cuma boleh sebut sepotong hadis Nabi SAW, doa yang Nabi ajak kepada kita agar kita mendapat campakan kasih sayang daripada Allah. Dalam doa itu Nabi kata, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka habba ilayya minal ma'il barid. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, ya Tuhanku, campakkan dalam hati aku ni perasaan kasihkan Engkau, ya Allah. Wa hubba man ahabbak, dan kasih kepada orang yang kasih kepada Engkau. Orang yang kasih kepada Allah, minta kita ni Allah campak perasaan kasih pada orang yang kasih kepada Allah. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, minta aku ni kasih kepada amalan-amalan yang membawa Engkau dikasihi, Engkau kasih kepada aku. Antara amalan yang membawa kita dikasihi oleh Allah iaitu mengikut sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata oleh Muhammad, kalau kamu benar-benar cintakan Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Apalagi amalan yang membawa kita dikasihi oleh Allah, berjuang di jalan Allah.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah kasih orang yang berjihad di jalan Allah, bersaf, bertanzim, berjamaah. Apalagi amalan yang membawa kita dikasihi oleh Allah, sentiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih orang yang bertaubat. Apalagi amalan yang membawa Allah kasih kat kita, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Banyakkan amalan sunat seperti sembahyang berjamaah, sunat rawatib, baca Quran. Seperti mana sabda Nabi, hadis qudusi, firman Allah Taala hadis qudusi, la yanazu yataqarrabu ilayya bin nawafili, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hampir orang yang nak menghampirkan diri kepada aku dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Amal doa tu kita beramal dengan dia. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah campak kita perasaan kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih pada kita, doa kita makbul. Minta kepada Allah Ta'ala meringankan sakaratul maut. Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, ringankanlah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Dengan rahmat Allah saja tuan-tuan, dengan kasih sayang Allah saja, kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita usaha sungguh-sungguh supaya Allah cabut perasaan kasihkan dunia daripada jiwa raga kita, insya-Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, fa in qulta, jika engkau tanya lagi, kaifa yamkinu an tasbira dunya fi syahawatiha wa lazzatiha al-ajibatil matlubah indal insan bimanzilatin nar atau bimanzilatil jifa al-mustaqzarah al-mustahilah. Maka jika engkau tanya, bagaimana mungkin, apakah mungkin bahawa sabar dengan dunia ini pada syahwat dan kelazatan dia yang menakjubkan, yang dituntut oleh manusia kebanyakan, boleh disifatkan menebati api macam disebut tadi, atau menebati jipa, bangkai kotak yang hancur. Soalan tanya pada Imam Ghazali, bolehkah dunia yang manusia rebut ni, dunia yang menggiurkan, dunia yang lazat, sedap, menawan, boleh dipandang sebagai bangkai oleh golongan istiqamah ibadat tadi, boleh dipandang sebagai api oleh wali-wali abdal. Macam mana boleh mereka pandang macam tu? Kami tak nampak benda tu macam tu. Sedangkan kami dengan dunia ni tergiur-giur, berkelahi pada pasal dunia. Anak boleh saman tuan-tuan mak kerana dunia. Tuan-tuan dengar cerita, mak dia jual tanah, dia saman mak dia di mahkamah. Mak dia jual tanah nak pergi Mekah. Anak boleh saman mak yang beranak kat dia, menyusu dia, basuh pungkok dia. Aku tak faham dunia sampai teratur tuan. Adik-beradik boleh bergaduh, sama Islam boleh bergaduh, bertekak hang aku dunia. Mai pula pokok wali abdal, istiqamah ibadat, dia kata dunia macam api, macam bangkai. Aku tak faham. Macam mana boleh jadi macam tu? Sedangkan kata Imam Ghazali, dia kata wal binyatu, dia kata binyatuna, sedangkan binaan badan dia macam kami. Dia dua tangan, kami dua tangan.
Dia dua kaki, kami dua kaki. Yang dia boleh nampak dunia macam mana api, macam mana? Dia dua mata, kami juga dua mata. Wa tabu'una. Tabiat dia macam tabiat kami juga. Dia pun manusia, kami manusia. Dia dua kaki, kami dua kaki. Dia dua mata, kami dua mata. Tabiat dia lagu kami. Tapi macam mana dia boleh nampak dunia tu macam api? Dia boleh nampak dunia tu macam bangkai, yang kami duk terliok dengan dunia. Macam mana boleh jadi macam ni? Tanya Imam Ghazali. Apa jawab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Fa'lam, ketahui olehmu, anna man wuffiqa taufiq al-khas wa alima afatiha wa qadaraha fi asliha fatasiru indahu kazalik. Sesungguhnya barang siapa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang khas, dan mereka faham, mereka kenal kerosakan dunia itu, dan betapa kotor dunia ini pada asalnya, maka menjadilah mereka demikian itu. Kalau orang faham betul-betul bab dunia ni, dia akan jadi macam tu. Ad-dunya, hubbud dunya, ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia ibu segala kejahatan. Nabi pada malam Mi'raj, tuan-tuan, dengar suara panggilan, ya Muhammad unzurni as'aluka. Muhammad, tunggu saat aku nak tanya ni. Tengoklah mai kat aku ni. Nabi buat tak tahu. Lepas tu saat lagi Jibril kata kat Nabi, hang tahu tak siapa tu? Itulah dunia. Nangan kamu makna kata nasib baik kamu tak jawab. Kalau jawab habis umat kamu terpengaruh dengan dunia. Tara Nabi tak jawab pun Allah. Kalau Nabi jawab habis dengan kita lingkup. Dunia ni Nabi tengok bertongkat 3. Dah tua dah, tuan-tuan. Seorang perempuan tua yang cukup tua dah, bertongkat 3, jalan bertalangan. Tapi dia pandai make up, plastik surgery. Lepas tu dia pakai baju gaun, pakai baju seksi. Banyak laki-laki tertawan dengan aku, dia kata. Siapa kahwin dengan aku temelih, aku bunuh habis. Walaupun mereka tengok aku bunuh suami aku, ramai lagi yang tergila-gila makna nak kahwin dengan aku. Banyak orang sibuk dengan dunia, tuan-tuan. Dunia haram pun tak kira, dia sapu semacam. Sampai mati tak ada nak pergi masjid. Sampai mati tak tahu, tak kenal Tuhan, tak kerti semayang. Mati dalam keadaan jahil, tak ingat Tuhan. Tapi ramai lagi tergila-gila dengan aku, tergila-gila dengan dunia. Ni kalau orang tu faham bab dunia, dia akan zuhud dengan dunia. Itu dia. Wa innama ta'ajjabu min hadzal raghibun al-umyanu an uyubid dunya wa afatiha. Tersebaliknya kata Imam Ghazali, sesungguhnya ta'ajjub daripada orang yang gemak. Orang yang gemak ni takjub, rasa kagum dengan dunia ni. Buta dia daripada aib dunia itu dan segala kejahatan, kecacatan dunia itu. Orang yang makna kata jahil, dia tak nampak, tuan-tuan. Yang membezakan orang zuhud dengan orang yang gemak dengan dunia, sama ada mata hati dapat melihat atau tidak. Yang dapat melihat kerosakan dunia, kejahatan dunia, dia akan zuhud, dia tak terliuk dengan dunia. Adapun orang yang makna kata tak kenal dunia, bahkan dunia pula disadur dengan benda yang cantik-cantik, maka dia jadi orang yang ragib, yang gemak kepada dunia, kata Imam Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dia. Bahkan
al-mutawattaruna bi zahiriha wa zinatiha. Bahkan tertipu makna kata dengan zahirnya dan perhiasan dunianya. Dia mama cikelat, dalam tu racun, luar tu gula. Nampak sedap, makan-makan terbunuh. Macam cacing. Kan? Luar nampak cacing, dalam ada mata kai. Makan-makan tersangkut ongkong. Banyak orang terperangkap dengan dunia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Dia kata, wa sa'adribu laka masalan rizalik. Aku nak buat kamu contoh. Satu contoh, misalan berkaitan apa yang aku sebut tadi ni. Walaupun sifat kita sama, orang ni dia cinta dunia, hambat dunia. Yang seorang lagi tak terliuk, dia zuhud dengan dunia. Bezanya pasal apa? Sebab yang satu tahu, yang satu tak tahu. Tu yang punca besar dia. Dengan sebab tu aku nak buat contoh kat kamu sekalian. Mudah-mudahan kamu boleh faham kejahatan-kejahatan dunia, dan juga kamu boleh zuhud dengan dunia tersebut, kata Imam Ghazali. Ya. Fa'lam, ketahui olehmu, anna hadza ya yumassalu bi insanin sana'a qabisan bi syara'itihi. Ya, aku buatkan contoh bagaimana seorang manusia buat ketul roti dengan syarat-syarat dia. Ya, minasyukari wa ghairihi, daripada makna kata syukar, gula dan sebagainya. Satu orang dia buat kuih roti dengan tepung dia, dengan gula dia. Macam kita buat kek lah. Buat kek, macam mana buat kek? Pukul gula dengan pelantar. Lepas tu pukul telur. Lepas tu masuk tepung, tepung yang dah diadun dengan apa, baking powder. Gawe sekali. Gawe dalam mesin, gawe pukul pupak. Tu dia. Lepas tu summa taraha fiha qat'ata summin qatilin. Dah pukul adun semua, dia masukkan makna kata setitik racun, sepotong racun. Ambil sitik Roundup, puh dalam tu. Racun Roundup, racun rumput tu. Hang mana nampak? Dia pukul gedebuk. Dia tahu setitik racun. Sebelum dia bakar, dia buh racun dulu. Dah adun semua. Sat lagi dia nak bakar. Nak buh acuan, dia nak bakar. Wa abasara zalika rajulan. Maka melihat makna seorang laki-laki. Si A ni, dia tengok. Masa dia adun, pukul telur, pukul tepung, pukul semua, dia buh racun. Setitik, 2 titik. Si A nampak. Tu dia. Walam yubsirhu akhar. Sedangkan seorang lagi tak tengok. Dia main kemudian. Dia main kuih dah bakar siap. Bubuh dalam pinggan, dihias dengan esen. Kan, kek tu potong siap-siap, hias atas meja dengan berbagai-bagai perhiasan. Si B dia nampak kuih dah masuk depan mata dia. Tapi si A, dia tengok masa kuih dibuat, tengah diadun, bubuh racun. Mana si A faham hakikat, si B tengok zahir saja. Itulah dunia ni, tuan-tuan. Ada orang tahu hakikat dunia. Nabi kata ad-dunya jifa, dunia bangkai. Hubbud dunya ra'su kulli qati'ah. Dunia ni, cinta dunia ibu segala kejahatan. Dia faham ayat Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah jadikan dunia untuk bantu dia ibadat. Jadi dia ambil dunia sekadar nak buat ibadat. Itu hakikat dunia. Yang seorang ni dia tengok dunia yang dihias dengan begitu cantik, begitu indah. Dia tertawan dengan dunia. Dia tak tahu hakikat dunia itu apa. Begitulah hakikat kuih ni.
A ni dia tahu dalam kek ni ada racun. Si B dia tengok zahir saja, dia tak tahu dalam dia ada racun. Maka sikap mereka berbeza dah antara satu sama lain. Tentu berbeza. Si B tak dandan lah nak terpa B. Si A dia kejo. Aku makan aku mampoi, dia kata. Tak usah bubuh lah hias pinggan cantik kan, mangkuk cantik kan, seperah cantik. Aku tak terliok lah. Pasal aku tahu hakikat kek ni ada racun. Aku makan, aku mati. Jangan kata anak ni nak ambil sikit pun, hang bagi peri pun aku tak mau. Lepas tu apa jadi? Si B ni dia akan kata kat si A, bodoh, ada otak tak mau, macam ni punya bagus punya kek tak mau, bodoh. Si B dia bodoh kat si A. Si A pula kata apa? Kesian dia mampu. Mati lah. Sama, hang dua mata, aku dua mata. Hang dua kaki, aku dua kaki. Hang manusia, aku manusia. Tapi hang tak tahu, aku tahu. Sikap ni tuan-tuan akan terbentuk apabila ilmu ada kat kita, faham ada kat kita. Macam itulah tuan-tuan yang rajin main mengaji dengan orang yang tak main mengaji, sikap tak sama. Dalam segala hal tak sama. Yang membentuk sikap kita, ilmu yang ada kat kita. Ini yang menjadi sikap, menyebabkan sikap. Itu dia. Yang akhir ni tak tengok. Wa wada'al khabisa baina aidihima muzayyana muzakharafa. Maka kata Imam Ghazali, maka diambilnya kek ni antara dua tangannya, maka dihiaskan, dibaikkan kek tadi. Ambil adunan ni, buh dalam acuan, masuk dalam oven, keluar mai, tanggai daripada acuan, buh dalam piring, hias dengan esen lah, bubuh pinggan yang cantik, buh seperah lagi, letak atas meja, diperhias. Itu dia. Farrajulul lazi abasara ma ju'ila. Adapun laki-laki yang melihat tadi daripada awal kek ni diadun, dia melihat bagaimana kek dibuat. Fihi minas summi, dia tahu pada kek tadi, makanan tadi ada racun. Yakunu zahidan, maka jadilah dia orang yang zuhud fi zalikal khabis, bagi ini makna kata makanan kek tadi ni. Jadi orang yang tengok dengan mata kepala dia tahu dalam kek ni ada racun, dia zuhud, dia tak teringin, tak terliok sikit pun kek tersebut. La yaqturu bibalihi ayatanawalu minhu bihalin albattah, maka tidak terlintahlah di hatinya sedikit pun sama sekali untuk ambil kek tersebut. Dia zuhud, dia tak teringin, tak terlintas hati pun dia nak ambil kek ni, kerana dia tahu kalau aku ambil, aku makan, akan membunuh aku. Kerana dia ada racun. Wa yakunu zalik indahu bimanzilatin nar, maka di sisi dia begitulah dunia yang haram itu laksana api neraka. Macam kek tadi ada racun, aku makan aku mati. Begitulah makanan yang haram, rezeki yang haram, sumber dunia yang haram. Kalau aku ambil, dia akan bakar aku di api neraka besok. Dia yakin sungguh tuan-tuan. Jangan kata nak ambil, nak dekat pun dia tak mahu. Tak terlintas hati sikit pun untuk mengambil benda-benda yang haram tadi. Bal ashabu limakani malam ya'lamu min afatihi, ya, fala yaqtaru bi zahirihi wa zayyinatihi, dan tidaklah makna mengambil tempat dia kepada seronok atau nak ambil dunia daripada merosakkan itu.
dan tidak tertipulah dia dengan zahir perhiasan-perhiasannya tadi. Walaupun hang hias sikit tu cantik-cantik, hang bubuh pinggan yang cantik yang mahal, pinggan mahal sekalipun, aku sikit tak terliok. Kerana dia yakin aku makan, aku mati. Begitulah dunia ni, hang hiaslah macam mana pun, dia sikit tak terliok. Kerana akan merosakkan makna kata diri dia. Itu dia. Wa amma rajulur akhar. Ada pun lelaki yang satu lagi. Allazi lam yubsir ma ju'ila fihi. Yang mana dia tak melihat ketika kek tu dibuat, diadun, dibuat, dibancuh. I'tarri bizahiril muzakhrafi wa harasa alaihi wa lam yabsir anhu wa akhadha yata'ajjabu min sahibihi zahid fihi. Dia kata ada pun laki-laki yang seorang lagi yang tertipu dengan zahir. Dia tertipu dengan zahir, hiasan-hiasan yang cantik-cantik. Wa harasa alaihi, tamak daripada dia. Orang bagi sejorong tak mau, dia nak terketui, nak ambil kat dia semua. Itu dia. Walam yabsir anha, dia tak sabar lagi dah. Awak lambat-lambat sangat bagi ni, bagi cepat-cepat sikit. Nak terkepalah, nak makanlah. Wa akhadha yata'ajjabu min sahibihi zahid. Bahkan dia mengambil ta'ajub ke atas sahabat yang tak mau tadi ni. Bodoh, tak reti. Macam ni punya kek punya sedap, dia tak mau. Apa punya tak reti orang. Duk pondok lama-lama lagi. Dia talah kawan tu macam tu. Rubbama yasafahu fi zalik. Dan terkadang dia kata kawan tu bodoh. Dia membodohkan kawan yang tak mau ambil dunia tu. Hang tengok aku pergi mengaji balik, dapat PhD, jawatan besar. Mana? Orang hebat aku, gaji besar, kereta besar, rumah besar. Dia peleceh kawan dia duduk pondok, mengajak di pondok yang gaji pun tak ada. Pergi mengajak orang tu bagi 100, bagi 200, cukuplah hidup aku, naik kereta buruk. Dia kata bodoh, ikut aku macam aku boleh, kita boleh dapat kereta besar. Dia pebodoh kawan tak mau dunia. Sampai peringkat tu. Itu dia. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fahaza masalu haramid dunya ma'al busarra mustaqimi wal juhali raghibin. Itu dia. Begitulah contoh dalam perkara-perkara yang haram, yang diibaratkan racun bagi makanan tadi ni, bagi orang yang istiqamah, dibandingkan dengan orang yang jahil, yang gemak kepada dunia tadi ni. Itu contoh dunia yang haram, laksana racun, akan mematikan rohani kita, yang menyebabkan kita ni dicampak oleh Allah ke dalam neraka satu hari nanti. Fa illam yatrah fi summi walakin basaqa fihi au amtaqata summa dammaqahu wa zayyanahu. Kalaupun dia tak buh racun, dia buh kahak ingwih, kahak kok pung. Dia buh. Kawan ni seorang buat kek, yang tengok tu, dia tengok kawan buat kek tu, dia ludah, buh kahak, lepas tu buh ingwih. Bila ada bancuh, lepas tu hidang kat dia. Rasa geli-geleman. Itu ibarat dunia yang halal. Walaupun makan tak mati, tapi geli-geleman. Maka dia makanlah sikit kalau dia terlampau lapar. Dia ambillah sikit kalau terpaksa. Tapi nak ambil dengan lazat, makan nak berhabis, dak sekali. Begitulah ibarat makna kata makanan yang benda-benda dunia yang halal. Ambil juga kerana nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan ambil dunia yang halal dengan rakus.
Dia tak ambil dengan jalan rakus sebab Allah campak di hatinya tu zuhud terhadap dunia tadi ni. Farrajulul ladzi syahada minhu zalika fi'la yakunu mustaqdiran li zalikil khabis nafiran anhu la yakadu yakhdumu alaihi illa inda darurah. Maka begitulah contohnya, ibaratnya bagi seorang laki-laki yang melihat orang buat kek tadi berhingu, berkahak, bubuh yang ludah, jadi tak adalah dia terliuk dengan dunia ni. Dia tak terliuk dengan makanan tu, kecuali dia ambil sekadar kerana darurah, kerana perlu sangat-sangat untuk buat ibadat, untuk menegakkan tubuh badan dia. Dia tidak akan ambil dengan jalan, makna kata berlazat-lazat, berseronok-seronok. Itu dia. Dia ambil dengan apa? Illa inda darurah wa syiddatil hajah ilaihi. Dia ambil dengan jalan terlampau darurat, kerana perlu sangat untuk ibadat, ataupun dia ambil dunia tu kerana terlampau hajat kepada dia untuk mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazi lam yushahid zalika fa huwa jahilun bima fihi. Adapun laki-laki yang tidak melihat ketika buat makanan tadi berhingui, berkahak, yang jahil, yang tak tahu apa-apa, tak tengok masa buat, maka muqtarrun bizarihi harisun alaihi. Maka dia tertipu dan dia rasa tamak, rasa haloba untuk mendapatkan makanan tersebut. Itu dia. Begitulah kata musannif rahimahullah ta'ala, mukibbun mu'jibun muhibbun fahaza masalu halalid dunya ma'a farikhaini. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adapun orang yang jahil tadi, maka dia ta'ajub, dia kagum dengan makanan tu, dia kasih. Maka begitulah contoh perbezaan dua jenis manusia tadi. Seorang melihat, seorang tak melihat. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada malam ni ialah, pertama segi hukum tentang zuhud tadi ni. Yang haram kita wajib zuhud, jangan teringin nak ambil langsung. Yang halal makna kata hukumnya sunat. Eloklah kita ambil sekadar keperluan kita, supaya dapat yang lebihnya tu kita zuhud, kita dapat infak fi sabilillah, dapat bersedekah. Yang kita sedekah ni lah tuan-tuan, yang kita infak ni lah, yang kita wakaf ni lah, yang akan tolong kita, bantu kita besok di akhirat. Kalau kita tidak zuhud, banyak mana amal pun tak cukup. Banyak mana amal pun tak cukup. Manakah habuan kita nak bersedekah, nak infak, nak berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kita sebut, yang haram memang kita tolak mentah-mentah. Adapun yang halal, ambillah sekadar nak buat ibadat. Mudah-mudahan baki-baki yang ada tu kita dapat bersedekah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, contoh yang dibuat oleh Al-Imam Ghazali yang saya rasa cukup jelas kepada kita bersama. Orang yang tahu hakikat dunia, dia akan zuhud. Orang yang tahu, yang tidak tahu hakikat dunia, dia akan terliuk dan berebut-rebut, bergaduh, berkelahi, sanggup berbunuh-bunuhan kerana nak mendapatkan keduniaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campakkan di hati kita perasaan, makna kata zuhud kepada dunia ni. Jangan sampai dunia menghalang kita mengerjakan ibadat di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kita berhenti situ dulu. Mudah-mudahan makna kita akan sambung bulan depan. Tak ada, bulan depan tak ada 30. Masa-masa akan datang jika diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sebelum kita berunduk ni tuan-tuan, ada sikit pengumuman, iaitu menjadi amalan di pondok saya tuan-tuan. Kami berpuasa bulan Rejab, Syakban sampai bulan Ramadan. Termasuk tahun ni insya-Allah kita cuba melakukan ibadat-ibadat tersebut, insya-Allah. Sebagai persiapan untuk menghadapi Ramadan, kita puasa bulan Rejab dan Syakban.
Bila Rejab kita puasa, Syakban kita puasa, Ramadan dah kita ada sikit kekuatan untuk menghadapi Ramadan insya-Allah. Jadi sepanjang makna kata 3 bulan tu kita beribadat macam biasa dengan kuliah-kuliah ilmu dan kita mendirikan malam, siangnya berpuasa dan sebagainya. Antara agenda kita ialah kita mengadakan tahlil arwah tiap-tiap hari selama 3 bulan. Sepanjang bulan Rejab, sepanjang bulan Syakban dan sepanjang bulan Ramadan kita mengadakan tahlil arwah. Kalau tuan-tuan nak serta pun boleh. Kita ada borang di tempat jualan tu. Tuan-tuan tulis nama arwah yang kita ingin hadiahkan bacaan tahlil kita itu kepada arwah-arwah mak bapak kita, keluarga kita insya-Allah. Kemudian kalau tuan-tuan ingin bersedekah kepada warga pondok untuk makanan berbuka puasa dan sahur sepanjang 3 bulan tu, tuan-tuan boleh berbuat demikian. Sama ada klip dekat borang tu ataupun masuk ke dalam tung. Tung derma tu pun boleh insya-Allah. Jadi yang pentingnya nama-nama arwah tu kita naklah untuk kita niatkan semasa kita mengadakan tahlil arwah sepanjang 3 bulan tersebut insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang berminat, yang berhajat boleh dapatkan borang tersebut di meja jualan insya-Allah. Itu sajalah tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala sifat zuhud dengan dunia dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.